Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam nadi ilmu membaca. Pergi ke taman memetik bunga, bunga disimpan di dalam buku. Kami datang penuh gembira, ingin bercerita tentang cikgu. Bayangkan sebuah sekolah yang penuh dengan pelbagai ragam murid. Ada yang rajin, ada yang nakal, ada juga yang hampir berputus asa dengan pelajaran. Namun, di sekolah itulah hadir seorang guru yang tidak jemu membimbing, menasihati, dan membantu murid-muridnya walaupun terpaksa menghadapi pelbagai cabaran. Dari situlah bermulanya kisah yang menyentuh hati dalam buku Tabik Cikgu, sebuah karya yang mengajar kita erti pengorbanan seorang guru dan betapa pentingnya menghargai jasa mereka. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Syafiq bin Abdullah, berumur 10 tahun dan sedang menuntut ilmu di Sekolah Kebangsaan Rapasan, Kota Kinabalu, Sabah. Kod sekolah saya ialah XBA 4094. Saya menjadikan jawatan sebagai pengawas sekolah. Hobi saya ialah baca buku. Pada hari ini, izinkan saya membawa Anda semua menyelami kisah di sebuah kelas elit yang hebat akalnya namun gersang adabnya, yaitu dalam buku Tabik Cikgu hasil karya Fatimah Zahra, dicetak pada tahun 2007. Buku ini mempunyai 228 muka surat dan isi kandungan 11 bab. Buku ini diterbitkan oleh Wan Sendirian Berhad. Cerita bermula dengan kedatangan Cikgu Muksin yang disambut oleh pengetua sekolah, Encik Kamal. Namun, di sebalik ucapan selamat datang yang formal, Cikgu Muksin diberi amaran keras tentang kelas yang bakal diajar nanti, yaitu kelas tingkatan 2 terbilang. Walaupun mereka merupakan kumpulan elit yang mempunyai IQ tinggi, mereka dikatakan sangat lemah dari segi IQ. Situasi di dalam kelas tingkatan 2 terbilang sangat huru-hara sebelum ketibaan guru. Ada yang bergosip, ada yang bermain telefon bimbit, ada juga yang mengejek Cikgu Muksin yang belum pernah mereka temui. Mereka turut menggelar Cikgu Muksin sebagai lelaki metroseksual ataupun selembut sutera. Di bilik guru, Cikgu Suzy turut berkongsi pengalaman pahitnya berhadapan dengan sebuah kelas yang hantu itu. Walaupun mereka merupakan murid-murid yang cerdik belaka, tapi Cikgu Suzy mengatakan mereka hidung tinggi dan hidup menukat langit. Kini, Cikgu Muksin perlu mempersiapkan mental dan fizikalnya untuk berhadapan dengan sebuah kelas yang bukan saja menguji kewibawaannya sebagai seorang pendidik, tapi juga mencabar kesabarannya sebagai seorang manusia. Cikgu Muksin memulakan sesi kelas bahasa Melayu di tingkatan 2 terbilang dengan penuh berhati-hati. Beliau memperkenalkan dirinya sebagai seorang guru yang berusia 29 tahun yang pernah mengajar di sekolah menengah Datuk Seri Deraja. Sesi soal kenal diteruskan dengan pengenalan diri para pelajar yang mempunyai latar belakang hebat tapi berperangai mencabar, termasuklah Muhammad Hanani ataupun Nani, ketua kelas yang pernah menetap di Amerika selama 10 tahun dan tidak minat berbahasa Melayu. Muas menolong ketua kelas yang dingin dan sombong. Ramu, pelajar yang gila-gila dan seterang-terangan melabel Cikgu Muksin sebagai lelaki lembut. Tanpa disedari Cikgu Muksin, pelajar-pelajar ini telah memasang perangkap. Apabila beliau coba bangun dari kursinya, tapu kasutnya melekat pada keping kertas keras yang sudah disalut dengan gam. Walaupun marah, Cikgu Muksin dapat menahan sabar. Beliau tidak melaporkan perkara tersebut kepada pengetua sekolah. Sebaliknya, beliau menggunakan strategi psikologi untuk mendenda para pelajar dengan mendakwa telah merakam perbuatan mereka menggunakan kamera yang sudah diletakkan di dalam almari. Situasi menjadi cemas apabila para pelajar kelihatan takut dan tertanya-tanya sama ada benarkah perbuatan mereka telah diketahui. Akhirnya, mereka mohon maaf dan menerima denda yang sudah ditetapkan oleh Cikgu Muksin, yaitu setiap kali kelas bermula, Cikgu Muksin akan memilih seorang pelajar untuk mempersembahkan cerpen mereka dengan intonasi yang baik. Cikgu Muksin melangkah keluar dari kelas dengan tenang walaupun masih berkaki itik akibat kertas yang melekat tapak kasutnya. Sementara itu, para pelajar sangat terkejut kerana mereka telah terpedaya dengan muslihat guru tersebut.
Cikgu Muksin meninggalkan mereka dengan cuak dan saling menyalahkan sesama sendiri. Cikgu Muksin berjaya menundukkan ego tingkatan 2 terbilang bukan dengan kerasan, tapi dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Beliau turut memegang prinsip lembu diikat pada talinya, manusia diikat pada janjinya. Pengajaran daripada cerita ini ialah setiap kesalahan perlu diakui dan diperbaiki. Sikap menghormati guru melahirkan pelajar yang berakhlak baik. Cerita ini juga mengingatkan kita bahawa guru bukan saja menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk pribadi pelajar. Tanpa guru, kita kena huruf, ilmu dan masa depan. Sebab itulah guru wajib dihormati, kerana di sebalik ketegasan mereka tersimpan keikhlasan mendidik anak bangsa. Ingat, guru perlu dihormati. Tabik cikgu, sekian dan terima kasih.